Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Kita akan sambung rakaman chapter 2. Okay, chapter 2 AM025. Okay, tajuk 2 kita ialah integration, iaitu pengamiran. Okay, bahasa Melayu dia ialah pengamiran ataupun pengkamilan. Okay. So, untuk tajuk 2, kita ada 3 subtopik. Yang pertama, integration of function. Okey, yang kedua, technique of integration. Dan yang ketiga, definite integral. Ada 3 sahaja. Okey. Jadi konsep integration ni sendiri, okey, dalam tajuk 2.1 ni, dia sebenarnya ada kaitannya dengan differentiation. Sebab itu kadang-kadang tajuk integration ni kita panggil anti-derivative. Okey. So, kita akan gunakan dahulu basic rule untuk soalan yang mudah. Okey, basic rule untuk soalan yang mudah. Kemudian basic rule kita ni dalamnya nanti selain daripada basic rule, okey, basic rule ada beberapa. Kemudian kita juga akan buat untuk fungsi eksponen. Okey, fungsi eksponen dan juga fungsi salingan pecahan ni. Okey, salingan. Selepas siap yang itu, katakan kita dah buat basic rule, kita dah buat fungsi yang melibatkan eksponen, kemudian kita dapat bentuk yang lebih rumit, okay, dan kita boleh gunakan untuk proses pengamiran ni, kita boleh guna beberapa bentuk yang telah digazetkan di sini. Yang pertama, bentuk pecahan ni, okay, kemudian bentuk hasil darab, eksponen dengan pembezaan kuasanya, dan juga yang melibatkan fungsi ada power kat situ. Okay, ada 3 form yang kita dah sediakan jawapan akhir. Bentuk dia, bentuk arm jawapan akhir, dan rumus ini disertakan semasa peperiksaan akhir. Okey. So, nota nombor 1. So, yang macam Mama Z kata tadi, integration ni sendiri, okay, adalah reverse kepada proses differentiation. Okey. Jadi kalau semasa kita belajar sem lepas, kita kata dy dx ni, okay, adalah, nama lainnya adalah f prime. Jadi kalau kita boleh jadikan y sebagai tajuk tu adalah hasil pengamiran fungsi yang ini. Okey, macam mana benda tu berlaku? Kita tengok apabila pelajar ada, apabila pelajar ada dy dx bersamaan dengan f prime. Okay, bila Maiden separatekan y dengan x, so Maiden akan dapat f prime x dan Maiden bawa dx ke sebelah sini. Okey, untuk kita nyahkan nilai d, okay, so sebenarnya kita boleh buat proses integrate to the both side. So kalau Mama Z integrate to the both side, Mama Z integrate sini ada nombor 1, integrate kat sini macam tu. Ada 1 juga tapi 1 darab f prime. Dan apabila kita integrate 1 respect to dy, kita akan dapat, sebab di sini tentang y, maka kita akan dapat di sini adalah y. Sama dengan yang ini kita tak integrate lah sebab kita tak tahu lagi apakah fungsi f prime ini. Maka terjadilah daripada tajuk
differentiation, akhirnya menjadi tajuk integration. Dia ada perkaitan. Okey. So kita rujuk dulu example 1 untuk kita ingat kembali apa yang kita pernah belajar. Apabila kita ada fungsi y, okey, kita ada fungsi y sama dengan 5x kuasa 2. Okey, 5x kuasa 2. Kalau kita nak ulang kaji semasa SEM 1, kita nak cari dy dx. Okey, kita nak cari dy dx. Jadi prosesnya yang berlaku ialah apabila y sama dengan 5x kuasa 2, pembezaannya akan jadi kuasa datang ke depan. Maksudnya kita nak suruh darab. Kuasa datang ke depan, kita nak suruh darab. Sebab itu jadi 10 ni. Kemudian kita salin semula dalam kurungan. Kemudian untuk differentiation, kuasa ditolak 1. Asal kuasanya di sini 2. Apabila ditolak 1, sebab itulah di sini kuasanya tinggal 1. Tetapi 10x kuasa 1, biasanya kita tak tulislah kuasa 1 tu. Okey, selesai. Jadi, kita nak sambung soalan seterusnya. Hence, find, kita nak suruh integrate pula. Okay, kita nak suruh integrate 20x dx. Okey, untuk kita menyamakan soalan baru dengan hasil yang lama, jadi kita nak hasil yang lama tu kena ada. Jadi, Mama Azad letak yang lama ni, 10x ni di dalam ni. 10x di dalam tu. Kemudian, Mama Azad ambil dx ni, Mama Azad letak di sini. Okey. Soalan kita 20. Okey, kita baru buat 10 dan kita letak 2 di luar. Okey. Dan kita dah buat apabila kita ada y sama dengan 5x, kita differentiate dapat 10x. Jadi apabila kita integrate 10x, sudah tentu kita akan dapat semula nilai 5x kuasa 2. Dia anti-derivative. Okey, kemudian kita darab saja dengan 2 dan untuk tajuk integration, jangan lupa kena ada tambah C. Jadi bila kita selesaikan 2 dengan 5 tu, maka dapatlah jawapan akhir kita 10x kuasa 2 tambah C. Begitulah dia perhubungan di antara differentiation dengan integration. Okey, ni nota muka surat 3. Okey, nota nombor 2, muka surat 4. Basic rule yang kita kena tahu. Okey, yang pertama, kalau kita melibatkan pemalakir ni. So, kita dah tunjuk dah contoh soalan dia. Okey, contoh soalan dia iaitu dia ada, kita boleh keluarkan K ni keluar. Kemudian, untuk proses tambah tolak dua fungsi, tambah tolak dua fungsi, sama ada kalau soalan bagi dia bergabung, kita juga boleh selesaikan dia secara berpecah-pecah. Yang ini bergabung F dengan G, kita selesaikan F dulu, kemudian baru kita selesaikan G. Pun boleh. Ini kita tengok contoh bentuk soalannya. Okey. Jadi kita ada dua bentuk sekarang. Okey, kemudian nota yang ketiga, the integration of some standard function. Yang ini yang standard. Semasa kita belajar dahulu, ini kita panggil perkali. So kalau perkali tu sebenarnya dia adalah constant. Apabila kita
integrate. Kita integrate satu constant, kita sebenarnya akan dapat satu garis lurus iaitu X kuasa 1. Okey, kemudian untuk yang melibatkan kuasa N, kuasa N, dan N itu ada syarat. N semua nilai kecuali tak boleh negatif 1. Kecuali tak boleh negatif 1. Jadi proses yang kita buat ialah kuasa bertambah 1. Ni kalau kita tengok dekat sini. Okey. Kuasa asalnya ialah N. So kita dapati kuasanya bertambah 1. Okey. Selepas kita tambah kuasa tu, akhirnya dia menjadi benda barulah N tambah 1, dan kita kena bahagikan juga dengan N tambah 1. Selepas selesai, kita kena buat proses tambah dengan C. So, benda yang sama akan berlaku untuk yang melibatkan kuasa. Jadi kat sini kita buat bentuk C, baru kita nampak sedikit dia punya perkembangan untuk tajuk integration. Okey. Yang ini Mama Z bagi tahu lagi sekali, melibatkan kuasa, dan N itu syaratnya ialah yang ini. Tidak boleh negatif 1. Jadi bila awak buat yang ini sebenarnya kita akan ulang step B sebenarnya, iaitu yang pertama, kuasa bertambah 1 bahagi kuasa itu, benda sama kan? Kuasa bertambah 1 bahagi kuasa itu. Cuma yang membezakan sekarang, kita perhatikan nilai di dalam kurungan. Nilai di dalam kurungan ni perlu differentiate. Apabila awak differentiate, awak dapat nilai A, dan nilai A itu perlu dibahagikan. Ataupun dengan kata lain, kita boleh buat prosesnya ialah salin semula kurungan kuasa bertambah 1 bahagi kuasa itu bahagi juga differentiate dalam kurungan. Bila Mama Z differentiate dalam kurungan itulah kita dapat nilai A itu tambah dengan C. Sama ada pelajar nak tulis seperti yang dalam nota ni, ataupun kalau nak mudahkan, pelajar tulis serentak macam ni. Okay, so kita akan terang dahulu. Yang pertama, kita akan salin dulu dalam kurungan. Kemudian kuasa bertambah 1 bahagi kuasa itu bahagi juga differentiate dalam kurungan. Dan jangan lupa tambah dengan C. Itu standard function untuk C. Macam mana pula untuk soalan D? Untuk soalan D yang melibatkan eksponen. Apabila kita integrate E kuasa X dx, so sebenarnya yang berlaku ialah salin semula soalan sebijun sebenarnya bahagi dengan differentiate power. Dan power kita sekarang ialah X. Bila kita differentiate X dapat 1. Bila kita differentiate X dapat 1. Sebab dia per 1 kan. Sebab itulah jawapannya tadi E kuasa X tambah dengan C. Boleh Okey, so kalau boleh nak Mama Z tulis kat sini. So yang pertama tadi Mama Z suruh salin semula soalan. Oleh kerana ini adalah integration,
kita bukan darab dengan differentiate power. Kita akan jadi bahagi sebab lawan kepada darab ialah bahagi. Bahagi differentiate power. Kuasanya tadilah. Yang ini. Cuma yang ini per dengan 1. Sebab itu jawapan dia tadi seperti yang Mama Z tulis di sini. Okey. Kita sambung. Okey, nombor 3. Masih lagi nota nombor 3, Mama Z nak terang E masih lagi dekat standard function ni. Okey, E, kalau awak tengok E, dia menjawab kepada D tadi. Apabila Mama Z ada E kuasa AX, kalau Mama Z ulang nota tadi, dia akan jadi salin semula soalan asal bahagi dengan differentiate power, Mama Z dapat A tambah dengan C. Jadi sama ada pelajar nak ingat jawapan ni ataupun pelajar boleh tulis dalam bentuk yang mudah dihafal. Okey, bergantung kepada pelajar. Okey, bentuk seterusnya, bentuk pecahan. Apabila pelajar buat proses integration, buat proses integration yang melibatkan fungsi salingan. Fungsi salingan. So jawapan kita awak akan dapat dia adalah ln. Bentuk terdekatnya adalah ln. Kenapa kita dapat ln? Kita tengok sejarah dia. So katakan kita ada graf salingan. Kita ada kat situ. Sekejap, salah lukis. Katakan kita ada graf salingan kat sini. Mama Z lukis dia macam tu. Satu lagi macam tu. Contoh, dia ada banyak bentuk kan? So bentuk yang Mama Z lukis ni sebenarnya, sebab kalau nak kita cari integration ni sebenarnya dia tentang luas. Dia tentang luas. Jadi sebenarnya bentuk graf yang kita hasilkan ni menyerupai graf untuk ln. Menyerupai graf bentuk ln. Sebab itulah kita samakan dia dengan ln. Itu kalau ikutkan sejarah. Ataupun nak senang cerita, awak hafal je lah. Awak hafal je lah. Apabila kita integrate 1/x ataupun bentuk pecahan, bentuk pecahan, dan awak tengok betul-betul lagi sekali. Semasa di sini, Mama Z streskan tadi, Mama Z streskan tadi, N tidak boleh 1. N tidak boleh negatif 1. N tidak boleh negatif 1. Sekali lagi di sini, N tidak boleh negatif 1. Apa yang berlaku di sini ialah, kita tengok F. F ini ialah apabila Mama Z naikkan X ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif 1 dx. Perasan tak? Sebenarnya, kita tak boleh buat proses ini. Kita tak boleh teruskan dengan proses ini. Sebab kalau kita teruskan, dia akan menjadi X kuasa negatif 1 tambah 1 kosong, masih lagi betul. Apabila kita perkan dengan kosong, itu yang menjadi kesalahan sebab kita membahagikan dengan nombor kosong. Sebab itu, soalan sebelum ni, dia tak bagi nilai N tu negatif 1. Jadi untuk F, apabila pelajar dapat soalan yang melibatkan nilai X kuasa negatif 1, maka kita berikan jawapannya, pengganti jawapannya sebagai ln X tambah dengan C. Ln X tambah dengan C
sebenarnya ada satu proses tambahan iaitu bahagi dengan awak differentiate yang dalam ni. Awak dapat 1. Okey, awak dapat 1. Jadi sekejap Mama Z terlebih tanda per. Okey, sekali lagi. Apabila pelajar dapat soalan ni, sebenarnya dia ada satu lagi, bahagi dengan differentiate dalam ni. Sebab kita bahagi dengan 1 kan, maka masih adalah ln X tambah dengan C. Tetapi bila kita tengok G, soalan G, okay, apabila kita ambil nilai bawah ni, kita letak dalam ni, sebenarnya ada satu proses iaitu membahagi dengan differentiate dalam kurungan ni. Bila differentiate itulah awak dapat nilai A. Okay, sama ada awak nak tulis begini ataupun ln isi perut differentiate isi perut tambah dengan C. Dua-dua boleh. Okay, so kita dah terang sampai dia punya standard function sampai G. Okay, barulah kita boleh buat soalan seterusnya. Soalan example 2. Okey, kita ulang kaji. Okey, untuk buat soalan ni, yang pertama, Mama Z buat yang warna biru dulu. Yang warna biru dulu. Kita akan dapat X kuasa 4 per 4. Okey. Mama Z nak buat warna kuning pula. Tambah 2X kuasa 3. Okay, 2X kuasa 3 per 3. Dan yang last kali, tolak dengan 5X tambah dengan C. Jalan kerjanya pendek sahaja. So, kita akan dapat X kuasa 4 per 4 tambah 2X kuasa 3 per 3 tolak 5X tambah dengan C. Soalan seterusnya. Okay, kita nak melibatkan soalan begini. Sebelum kita selesaikan, kita permudahkan dahulu soalan. Dia sebenarnya adalah X kuasa negatif 3. Yang kita tak nak, negatif 1. Yang ini kita nak. Tambah dengan 2X kuasa negatif 2 tolak 1 per 2 dx. Bila kita integrate, X kuasanya bertambah 1, dia akan jadi negatif 2 per negatif 2 tambah dengan 2X negatif 2 tambah 1 negatif 1 tolak dengan 1 per 2 X tambah dengan C. Kita tulis bentuk yang termudah. So, kita akan dapat jawapan kita ialah negatif 1 per 2X kuasa 2 tolak 2 per X. 2 per X tolak 1 per 2 X tambah dengan C. Okay, itu example 3. Example 4. Okay, kita tengok example 4. Bila dapat soalan ni, kita tukar dulu. Kita nak integrate X kuasa 1 per 2 tambah dengan X kuasa 1 per 3. X kuasa 1 per 2 dengan X kuasa 1 per 3. Jadi, bila kita integrate yang ini, kita akan dapat X kuasa 1 per 2 ni
Okey, 1/2 tambah dengan 1, awak akan dapat 3/2. Jadi kuasanya jadi 3/2 per 3/2 tambah tambah X kuasa 1/3 tambah 1. Kita akan dapat 4/3. 4/3 per 4/3 tambah dengan C. Cuma jawapan kita menjadi 3 tingkat. So, kalau Mama Z tengok kat situ, kalau Mama Z rujuk yang pertama ni dulu, warna kuning ni dulu. So Mama Z ada X kuasa 3/2 per 3/2. Kita akan tukar dia jadi X kuasa 3/2, dia akan jadi darab 2/3. Jadi, kita akan dapat kat sini 2 X kuasa 3/2 per 3. Bermaksud nombor 2 yang bawah ni kita letak di depan. Dan seterusnya, iaitu dia akan jadi nombor 3 lah pula. 3 X kuasa 4/3 per 4 tambah dengan C. Itu example 4. Mama Z pergi kepada example 5. Kita pergi example 5. Yang pertama, Mama Z salin dulu dalam kurungan. Step pertama. Step kedua, kuasa bertambah menjadi 6. Step yang ketiga, bahagikan dengan 6. Step yang keempat, Mama Z bahagi dengan differentiate dalam kurungan. Tambah dengan C. Saya takut terlupa tambah dengan C sebenarnya sebab benda ni lama tak belajar, jadi kalau kita tinggal tu dia jadi lupa. So yang ini dah siap. Kita cuma tulis ringkaskan saja. 3X tolak 2 kuasa 6 per dengan 18 tambah dengan C. Itu saja example 5. 6 nak 3, 18 kan? Macam mana pula nak buat soalan macam ni? Yang ini, selagi dia tak menjadi kuasa negatif 1, kita naikkan saja. 1 tolak 3X kuasa negatif 4. Negatif 4 tak apa. Yang tak nak negatif 1. Yang pertama, kita salin dahulu dalam kurungan. Kuasa negatif 4, bila kita tambah dengan 1, negatif 4 tambah 1 ni, kita dapat negatif 3. Kita perkan juga dengan negatif 3 itu. Dan jangan lupa, kita kena differentiate dalam kurungan dapat negatif 3. Tambah dengan C. Jadi jawapan kita yang atas 1 tolak 3X kuasa negatif 3. Yang bawah kita ada 9 tambah dengan C. Atau pelajar boleh turunkan semula. Dia akan jadi 1/9 1 tolak 3X kuasa 3 tambah dengan C.
Okay, itu example 6. Example 7. Sebab dia mengajarnya sekejap. Cuma contoh tu kita ada banyak jenis. Okey, kita akan tukar soalan ini kepada integrate kurungan X tambah 2 kuasa 1/2. Jadi bila kita buat, kita salin dahulu X tambah 2. Salin dulu. Kuasa setengah ditambah 1. Setengah tambah 1. Kita akan dapat 3/2 per 3. Ingat tak? Per 3 per 2. Mama Z bagi tahu tadi, yang kat bawah tu pergi depan. Kemudian satu step lagi yang kita kena buat, Mama Z differentiate yang dalam kurungan. Kebetulan dapat 1. Jadi jawapan akhir kita 2 X tambah dengan 2 kuasa 3/2 per 3 tambah dengan C. Okey, itu example 7. Example 8. Okey, example 8. Kita tukar dulu soalan. 2X tolak 7 kuasa 1/2 dx. Bila kita integrate here, yang pertama, bunyi ayam. 2X tolak 7 kuasa bertambah jadi 3/2 per 3 dan Mama Z beritahu 2 tu pergi situ. Tambah dengan C dan jangan lupa cuba differentiate yang warna kuning. Bila awak differentiate yang warna kuning, awak dapati jawapannya ialah 2. Dan awak boleh matikan 2 ni. So, jawapan akhirnya ialah 2X tolak 7 kuasa 3/2 per dengan 3 tambah dengan C. Okey. Boleh ni kita ulang latih tubi saja. Okey, example 9. Kadang-kadang bila kita nampak soalan, kita tak tahu nak guna yang mana. Okey, kita tak tahu. Jadi Mama Z nasihatkan yang mana boleh dipermudahkan, kita permudahkan. Sebab soalan exam sebenarnya dia uji pelajar macam tu lah. Dia cuma buat bentuk pelik sikit saja. Okey, yang ini dia akan jadi 3 per dengan X kuasa 4 tolak X kuasa 2 per dengan X kuasa 4 dx. Jadi kita akan buat yang ini 3 X kuasa negatif 4 dan kita permudahkan yang ini dulu ni. Bila permudahkan dia dapat 1 per X kuasa 2. Jadi bila Mama Z naikkan dia akan jadi X kuasa negatif 2. Okey. Kita akan integratekan dia. 3 X kuasa negatif 3 per 3 tolak X kuasa negatif 1 per negatif 1 tambah dengan C. Okay, bila Mama Z cancel out, dia akan jadi X kuasa negatif 3 tambah X kuasa negatif 1 tambah dengan C. Dan kita tulis bentuk yang lebih cantik. 1 per X kuasa 3 tambah dengan 1 per X tambah dengan C. Itu example 9. Okey.
Okey, kita ada sikit lagi. Mama Z mesyuarat pukul 9. Okey, kita try sikit lagi setakat mana yang boleh. Okey, untuk soalan example 10, kalau awak tengok soalan ni, Mama Z boleh buat X tambah 2 per X, X tambah 2 per X. Jadi bila Mama Z kembang dulu yang dalam ni, so dia akan dapat X kuasa 2, okey, iaitu akan dapat tambah dengan 2, tambah dengan 2, tambah dengan 4 per dengan X kuasa 2. So dia akan jadi X kuasa 2 tambah 4 X kuasa negatif 2 tambah dengan 4 dx. So bila kita integrate dia, Mama Z akan dapat X kuasa 3 per 3 tambah 4X kuasa negatif 1 per negatif 1 tambah dengan 4X tambah dengan C. Okay, kita ringkaskan. X kuasa 3 per 3 tolak 4 per dengan X tambah dengan 4X tambah dengan C. Itu example 10. Okey. Example 11, Mama Z nak buat untuk eksponen. Kita bagi tips kat situ. Salin semula soalan. Bahagi dengan differentiate power. Sebelum tu kita susun betul-betul soalan. 5E kuasa 3X tambah 2E kuasa negatif 3X tambah dengan E kuasa X per 2. Jadi bila kita integrate, salin semula soalan sebiji sebijun bahagi dengan 3. Tambah salin semula soalan sebiji sebijun bahagi dengan negatif 3. Tambah E kuasa X per 2 bahagi dengan differentiate power, kita dapat 1 per 2 tambah dengan C. Jadi jawapan akhir kita 5E kuasa 3X per dengan 3 tolak dengan 2 per 3 E kuasa 3X tambah 2E kuasa X per 2 tambah dengan C. Okey, selesai example 11. Okey. Example 12. Oleh kerana yang di bawah ini apabila kita naikkan ke atas dia jadi negatif 1, maka sebenarnya jawapan ini akan menjadi ln dan yang warna kuning itu ialah 3x tolak 2. Jangan lupa untuk bahagikan dengan differentiate yang warna kuning, kita dapat 3 tambah dengan C. Okey, itu saja jawapan nombor 12. Okey, kita ingat caranya yang Mama Z terang di awal tadi. Ln isi perut bahagikan differentiate isi perut tambah dengan C. Itu example 12. Example 13. Okey, example 13 pun sama. Kita ada yang ini dan kuasanya bila kita naikkan ke atas jadi kuasa negatif 1. Jadi cuma bezanya sekarang Mama Z ada perkali 3. 3. Kemudian Mama Z kena buat
Lon yang warna kuning tu. Lon 2 tolak 3 X. Jangan lupa bahagikan dengan negatif 3. Okey. Kemudian tambah dengan C. Okey, 3 dengan 3 Mama Z boleh potong. So tinggallah jawapannya negatif ln 2 tolak 3X tambah dengan C. Selesai. Example 13. Okay, so Mama Z stop sehingga muka surat 18. Mama Z nak masuk meeting sekejap. Sekian untuk episod yang pertama.